Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita doakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita bersama dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan, yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk kita terus menuntut ilmu dan mencari keridaan Allah, dan yang paling penting apa yang kita harapkan Allah terima amalan kita yang mana tidak seberapa ini, dan kita mengharapkan ianya menjadi satu amalan yang memberatkan timbangan kita di mahsyar pada hari yang tidak ada lagi amalan melainkan mengambil hasil-hasil yang kita lakukan di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan satu perkara yang besar yang berkaitan dengan akhlak salaf. Ya, berkaitan dengan ensiklopedia akhlak salaf yang di mana dikumpulkan akhlak yang membawa kepada jalan ke syurga juga. Yang mana ianya merupakan agama kita, yang mana agama kita berdasarkan kepada 4 perkara yang penting. Pertama akidah, dan kedua manhaj, ketiga syariat, dan keempat akhlak. Ini semua kalau mengikut agama-agama begitulah kedudukannya, tetapi ya kita memberikan peringatan amat penting supaya tidak ada siapa yang mengatakan agama itu semuanya sama. Ya, agama itu semuanya sama menyeru kepada kebaikan. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah diayah ataupun seruan kepada mengelirukan manusia dan tidak mempunyai prinsip yang baik. Kerana apa? Tidak semua agama itu sama. Mungkin dia maksudkan agama yang sama itu menyeru kepada kebaikan hanya berbentuk akhlak. Ya, menyeru kepada akhlak yang baik. Okey, itu semua agama menyeru kepada akhlak yang baik. Tetapi penyeruan yang mana ianya berkaitan dengan muamalah dunia, urusan dengan hablum minan nas, okey, mungkin ada persamaan dan mungkin tidak ada persamaan. Kerana apa? Kerana yang datang adalah daripada akal-akal manusia, bukan daripada wahyu Allah. Itu dah membezakan sedikit. Ya, okey. Kenapa? Kerana semenjak ini kita mendengar orang mengatakan semua agama sama. Dan sekarang ini satu perkara yang cuba mereka lakukan, gabungan agama-agama dunia menjadikan satu. Semuanya sama. Sehingga kan mereka mengatakan semua agama menyeru penyembahan kepada Tuhan. Tetapi ingat, ya, dalam bab ini kita tidak sama dari sudut peribadatan. Peribadatan yang mana kita boleh katakan semua amalan kita ini ada sumber asal dia. Yakni sumber asal yang dikatakan wahyu. Wahyu yang mengarahkan kita buat begini, kita buat begini. Bukan daripada manusia-manusia biasa. Sedangkan dalam agama-agama yang lain seperti ahli kitab, mereka telah diubahkan. Wahyu yang betul itu telah diubahkan. Maka akhirnya menjadikan agama ahli kitab seperti Yahudi dan Nasara itu telah menjadi terpesong. Okay. Adapun agama selain daripada itu, semua agama-agama yang menggunakan akal, ditengok baik. Ya, maka itu yang berbahaya. Bila kita menyaksikan peribadatan kita, ya, berkonsepkan wahyu yang betul, tujuan dia jelas, ke mana arahnya jelas. Dan begitu juga manhaj yang dibawa oleh Rasulullah jelas. Yang kita katakan manhaj ini ialah jalan-jalan yang telah ditetapkan kepada kita. Dan kemuncak, bila kita membicarakan tentang ilah, Tuhan, berarti di sana berlaku jauh beza antara kita dengan mereka. Jauh beza. Ya, kerana apa? Kita menyembah Tuhan yang awalnya yang disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Jadi kita, bila Allah tidak sama dengan sesuatu, dia fa'alu lima yurid. Ini di antara sifat-sifat ketuhanan. Dia buat apa yang dia nak buat.
berbeza dengan makhluk-makhluk ini, semua bergantung kepada kemampuan untuk melakukan, ya, dan bergantung kepada makanan untuk menghidupkan mereka. Ini di antara yang menyebabkan agama tidak semua sama. Agama adalah jauh beza. Disebabkan itulah maka Allah mengarahkan, Rasulullah mengatakan, ya, walakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Ya, dan ingat, dalam urusan muamalah memang kita kena jagalah ada adabnya. Tetapi dalam urusan berprinsip, kita tidak akan, ya, berganjak dari prinsip kita. Itu yang mengisyaratkan agama kita adalah agama di bawah program wahyu. Baik. Jadi kita lihat balik pembelajaran kita yang lepas, yang masih lagi kita berkisar dalam perkara-perkara untuk mencapai akhlak yang mulia ini. Ya, kita sudah berada yang keenam. Ya, yang pertama memohon pertolongan dengan Allah, cara nak mencapaikan akhlak yang mulia. Yang kedua pula kita selepas memohon pertolongan Allah, pertama mengikhlaskan niat, yang kedua memohon pertolongan Allah, yang ketiga memiliki akidah yang benar, ya, akidah yang benar, keempat dengan menuntut ilmu, dan yang kelima dengan memperbanyakkan amal soleh, yakni ilmu yang tepat yang kita ambil, dan kita tahu tujuan amal soleh yang kita amalkan adalah untuk membuktikan pengabdian kita, ya, kepada Allah dengan cara yang betul, satu, dan kedua mengisyaratkan bahawa pengabdian kita hanyalah wama ya'murukum, macam mana ayatnya, mengabdikan diri kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, ya, mengisyaratkan kita tidak diarahkan melainkan untuk mengabdikan kepada Allah seikhlas-ikhlasnya mengikut agama yang lurus ini. Maka kita masuk yang keenam, berteman dengan orang-orang soleh, ya. Di sini ianya amat penting, seperti mana yang kita fahami bahawa berteman dengan orang-orang ini bergantung kepada kita, adakah kita nak berteman kepada orang yang soleh ataupun tidak. Jika kita bergantung, kita melakukan perkara ini dengan betul, maka kita akan memilih orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang soleh ini tidak membawa melainkan jalan yang baik. Ya, nanti kita akan lihat hadis membicarakan bagaimana. Oleh kerana itu, wajib bagi kita apabila Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya kepada Allah dengan sebenar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu sebagai seorang muslim. Berarti wajib bagi kita berjalan atas landasan Muslim kerana kita nak mati sebagai seorang Muslim. Dan kita akan cuba mengelakkan dari perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terpesong dari akidah sebagai seorang Muslim. Ya, maka di sinilah datang perkara yang amat penting. Di antara perkara-perkara yang penting ialah berkawan dengan siapa kawan kita. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan menjadikan idola kepada kita ni orang-orang yang soleh, ataupun kita suka kepada orang yang soleh, maka dia akan datang kebaikan dalam jiwa kita. Apa dia? Kita menyukai orang-orang yang soleh, yang mana kita akan ikut dia. Kalau kita saksikan bagaimana orang-orang yang tidak soleh itu menyukai orang yang tidak soleh, misalnya, ya, dia akan menjadikan orang-orang yang tak soleh ini sebagai idola. Ya, kita melihat bagaimana anak muda jadikan Messi sebagai idola, ataupun Ronaldo sebagai idola, ataupun pelakon-pelakon, ya, berbagai-bagai pelakon sebagai idola. Mereka akan cuba mengikutnya. Ya, dia pun suka. Ya, sedangkan ianya merupakan perkara yang bahaya. Sampai ke muncak saya melihatkan bahawa orang yang nak suka sangat P. Ramlee itu kan, kita kata ialah benda-benda yang begitu, ya, dia akan mencubai, dia akan
mencontohi macam mana muka P. Ramlee, macam mana misalnya, macam mana bentuk gaya dan cara bercakapnya, lagu dia pun penuh dengan dengan penuh tajwid, idghamnya, apa semua dia. Ya, kerana apa? Dia telah meletakkan P. Ramlee itu sebagai idola. Ya, contoh dia. Maka tang situ kita menyaksikan dia akan cuba contoh. Berbandingkan dengan orang yang beriman, dia akan memilih contohnya orang-orang yang beriman. Ya, orang ahli bid'ah misalnya dia mengambil sebagai Iran sebagai idola misalnya. Dia tengok Khomeini pakai serban jubah begitu, dia pun nak ikut. Ataupun golongan-golongan yang memuja Habib-Habib, dia akan mengikut rentak-rentak. Apatah lagi yang berbahaya apabila dia mengikut akidah yang dianuti yang penuh dengan kesesatan. Maka di sinilah ya, kita membicarakan tajuk ini agak besar. Bagaimana pentingnya kita memilih kawan. Dan begitu juga apabila Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang pasangan-pasangan yang kita ingin cari. Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang kepada kamu orang yang baik akhlaknya dan baik agamanya, maka kahwinkan. Kalau tidak, kita akan menyediakan tempat atau kerosakan yang besar. Maka menjadi kewajipan untuk kita memastikan generasi kita adalah generasi yang mengabdikan diri kepada Allah. Okey? Jadi dalam tajuk ni, berteman dengan orang yang soleh. Teman yang soleh adalah salah satu faktor yang akan membantu kita meraihkan akhlak mulia. Ya, sebab tabiat itu ibarat magnet yang menarik akhlak yang baik maupun yang buruk. Kerana itu siapa saja berteman dekat dengan orang yang soleh, nescaya dia terpengaruh dengan kesolehannya. Sebaliknya, siapa yang berteman dengan orang yang fasik, nescaya terpengaruh dengan kefasikannya cepat ataupun lambat. Ya, kita telah bicara persoalan ini pada pelajaran yang lepas di antara seorang lelaki itu yang mana asalnya ahli sunnah, dia cuba nak berdakwah kononnya kepada wanita khawarij. Orang nasihat jangan kerana wanita itu di kalangan pembesar khawarij, anak kepada pembesar khawarij. Tapi dia kata dia akan mengolahkannya. Tetapi bila dia berkahwin, sejarah menceritakan dia pula menjadi ketua pembesar-pembesar khawarij. Nampak tak? Ya, daripada asalnya orang tu adalah orang yang sunnah, tiba-tiba bila dah bergaul dengan orang khawarij, dia jadi khawarij. Begitulah keadaan semua perkara-perkara yang dikaitkan dalam masalah berkahuan. Ya, kalau salah berkahuan, maka dia akan jadi perkara yang tak baik. Okey, kita lihat dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalisi salihi wa jalisi sawi ka mathali sahibil miski wa kiril haddadi la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi aw tajiduhu rihahu wa kiru haddadi yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajid minhu rihan khabithatan." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Ya, Rasulullah mengatakan di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu adalah seperti penjual minyak wangi dan pembuat besi. Ya, perbezaannya orang yang baik ini seperti minyak wangi, pembuat minyak wangi, dan orang yang tak baik ini seperti pembuat besi. Okey. Ada penjual minyak wangi, bisa jadi dia akan menghadiahkan kepada kamu, ya, mungkin dia akan bagi hadiah kepada kamu, ataupun dalam hadis itu imma tashtarihi, ataupun kamu membelinya, ya, atau kamu membeli darinya. Kalaupun tidak demikian, nescaya kamu akan bisa mencium aroma wanginya. Ya, paling kurang kalau kita tak beli atau tak dihadiahkan, kita dapat bau-bauan yang wangi. Ya, bau-bauan yang lekat pada baju kita ke, kadang-kadang macam di Saudi tu, kedai-kedai minyak wangi dia sediakan satu kertas tu, dia bagi untuk kita cium. Ya, kadang-kadang saya ambil tu, kita habis umrah ataupun haji lah, kita ambil letak dekat mask kita di dalam kan, jadi ada aroma harum lah. Okey, maka kita akan dapat bau wangi itu pada bauan kita, tubuh badan kita, ataupun paling kurang kita dapat menghirup bau yang harum. Adapun sedangkan pada pembuat besi, boleh jadi dia akan membakar tubuhmu. Yakni percikan api itu boleh membakar, ya, baju kita,
atau membakar pakaianmu, ya, atau kalaupun tidak demikian, nescaya kamu akan bisa mencium bau busuk darinya. Yakni kita akan dapati bau-bau busuk darinya. Oleh kerana itu, perkara ini merupakan satu perkara yang paling penting untuk kita berhati-hati. Ya, terutamanya bagi ahli fasad, yang mana orang-orang yang buat kerosakan kejahatan di muka bumi, ahli ma'asi, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia nak turunkan bala, ya, pada orang maasi ini, orang yang buat maksiat, dia akan turun. Kalau kita ada, kita tak menegur mereka ataupun amar ma'ruf nahi munkar, bala akan turun tempat-tempat yang mana banyaknya maksiat. Oleh kerana itu, kita kena berhati-hati, terutamanya sebuah negara, kita takut dalam bab ini apabila lengkap syarat-syaratnya untuk ditimpakan musibah, maka ianya merupakan satu perkara yang dia tidak kira dalam tu kamu lelaki ke perempuan, ya, maka kalau Allah nak jatuhkan bala dia, maka dia akan jatuhkan balanya, ya. Kenapa? Disebabkan fitnah yang berlaku seperti zina, ya, riba, yang mana ianya merupakan di antara sifat-sifat sebuah negara ataupun tempat yang layak ditimpakan musibah. Okey. Di antara Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Okey, kita lihat surah Al-Anfal juzuk ke-9, surah yang ke-8 ayat 25, muka surat 179. Siapa Quran yang terjemah sokongan saya? Okey, ayat 25 ini di antara perkara yang dikaitkan musibah yang ditimpa kepada orang-orang yang melakukan dosa. Tetapi jika kita ada pada ketika itu, kita pun akan terlibat dalam bala tersebut. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, juzuk yang ke-9, ayat yang ke-25. Muka surat 179. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah amat keras siksaannya. Okey. Ayat ini Allah mengatakan, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim. Ya, Allah kalau turunkan bala disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang zalim ini, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka dia tak kira bahkan orang yang alim ataupun orang yang soleh itu yang akan menerima azab tu yang pertama sekali, kerana dia tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Oleh kerana itu, amar ma'ruf nahi munkar ini memainkan peranan penting pada sebuah negara atau pada sebuah tempat untuk menyelamatkan diri ataupun masyarakat dari tertimpa bala. Bila kita menyaksikan perjalanan para nabi, semua nabi ada amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka inilah terselamat dari bala-bala yang Allah hantarkan kepada kaum-kaum mereka. Sehingga saat akhir seperti kaum Nabi Lut, Allah hancurkan kaumnya dan sebentar sahaja selepas Nabi Lut keluar kawasan. Ya, ini mengisyaratkan betapa pentingnya kita menjaga agama kita. Baik. Dalam bab ini kita saksikan bagaimana Allah mengarahkan kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik melalui hadis Rasulullah SAW. Dan Allah mengingatkan dalam bab ini melalui hadis juga. Jadi kita lihat di bawah ni, kualitas agama, akhlak seseorang mungkin diukur dari teman dekatnya. Jika teman dekatnya soleh, nescaya dia akan terpengaruh dengan kesolehannya. Tetapi jika teman dekatnya fasik, nescaya dia akan terpengaruh dengan kefasikannya. Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah bersabda dalam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, yang mana baginda bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Yakni seorang itu mengikut agama sahabat qaribnya, maka
lihatlah dari itu hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan siapa sahabat qaribnya. Ya, berarti siapa sahabat qarib termasuklah ya dalam bab ini termasuk pasangan-pasangan mereka. Siapa? Kerana ia akan mempengaruhi agama kita. Okey, bertemanlah dengan orang yang soleh kerana mereka akan membantu kita dalam melaksanakan kewajipan, menjaga hak orang lain dan menjauhi keburukan sehingga kita akan bisa meraihkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebaliknya berteman dengan orang fasik akan membawa kita kepada kerugian yang besar. Bukankah Abu Talib paman Nabi tidak bersedia bersyahadah kerana terpengaruh buruk dari teman-teman yang fasik? Teman yang demikian hanya akan menjerumuskan kita ke jurang neraka dan di akhirat kelak semuanya itu akan menyisakan penyesalan yang tidak berguna. Ya, dia dibagi contoh kepada kita tentang Abu Talib. Siapa dia Abu Talib ini? Bapa saudara Nabi. Bukan sekadar bapa saudara Nabi, bahkan dia adalah pembela Nabi di saat-saat Nabi cuba dibunuh, Nabi cuba diseksa, Nabi cuba diinayakan. Dia pembelanya. Dalam sirah, dalam agama kita, orang yang paling tinggi darajatnya selepas Nabi adalah orang yang membenarkan risalah Nabi dan membela para Nabi. Ya, orang yang membela para Nabi. Oleh kerana itu kita menyaksikan siapa pembela-pembela para Nabi ini, kedudukannya agak tinggi. Bukan sebarangan. Di kalangan Rasulullah Abu Bakar, ya, yang telah menunjukkan kebenarannya sehingga digelarkan As-Siddiq. Kedudukan yang paling tinggi selepas para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, ya, wasyuhada'i was-salihin. Berarti kebenaran Abu Bakar itu, ikhlasnya dia membela Nabi, membenarkan Nabi itu kemuncak. Tetapi Abu Talib tidak begitu. Dia membela, mungkin di antara masalahnya pertama kedudukan dia. Abu Talib dia mewarisi daripada Abdul Muttalib, bapa dia sendiri ataupun Tok Nabi itu, pangkat dia sebagai ketua kabilah di Mekah. Bahkan dia di antara orang yang sebagai leader lah, yang terkenal sewaktu, terutamanya sewaktu dalam tragedi tentera bergajah cuba menyerang Kaabah. Nama dia naik dalam bab itu. Dan pertemuan air Zam-Zam semula, nama dia naik. Ya, jadi Abdul Muttalib diwarisi oleh anak dia Abu Talib. Mereka ini adalah ahli businessman, ya, yang ni peniaga-peniaga. Dan kedudukan Abu Talib pula begitu tinggi, ya, sebagai pemimpin. Dan kemudian kawan-kawan dia seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Utbah, Umayyah ibn Khalaf. Mereka ini di antara orang-orang yang dianggap sebagai pembesar-pembesar Quraisy pada ketika itu, yang tidak beriman pada ketika itu sebahagian daripada mereka. Ya, jadi bila hari-hari kematian itu kita menyaksikan pertembungan antara dua. Rasulullah menyeru kepada, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai bapa saudaraku, katakan la ilaha illallah, aku akan bertemu dengan Allah membicarakan masalah kamu nanti. Ya. Lepas tu datang Abu Jahal, datang orang-orang yang mana tidak beriman ini, ya, mengugutkan Abu Talib dan seolah-olah memperlecehkan Abu Talib. Apa dia? Ya Abu Talib, kamu nak tinggal agama tok nenek kamu sedangkan kamu adalah ketua kabilah. Tu dia. Ya, dikaitkan dengan pangkat dan dikaitkan dengan agama. Jadi di situlah Abu Talib dalam keadaan ego dia satu, ya, beriman dengan Rasul itu tidak ada, walaupun dia tahu Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman ataupun Nabi yang diutuskan. Bermula Rasulullah kecil lagi. Ya, Rasulullah kecil lagi dalam lingkungan 8 tahun begitu yang dibawa pergi ke Yathrib, pergi ke Syam dalam perniagaannya. Sewaktu dia bawa Rasulullah berniaga ke Syam tu, ya, ditinggalkan, Rasulullah berjalan sendiri-sendirian. Rahib, seorang padri rahib Nasrani nampak Rasulullah ni. Dia kata, anak siapa ni? Anak siapa ni? Ya. Lepas tu Abdul Muttalib datang. Abu Talib datang. Kenapa? Lalu dikatakan, bawa pulang budak ini. Kenapa? Budak ini mempunyai ciri kenabian. Aku takut kalau Yahudi mengetahui kehadiran budak ini, dia akan bunuh dia. Nampak tak? Ya. Jadi ini mengisyaratkan Abu Talib dalam minda dia dah kenal dah
Ya, Rasulullah pada waktu kecil, satu. Dan kedua, dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyelesaian kabilah-kabilah ya di Mekah pada ketika itu, waktu nak meletakkan Hajarul Aswad, yang menyebabkan dia mendapat gelaran Al-Amin, satu gelaran yang tertinggi pada ketika itu, yang menyebabkan Abu Talib gembira di kalangan anak cucu dia, anak saudara dia bertaraf begitu. Al-Amin yang dipercayai menyelesaikan satu pergaduhan kabilah. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita bukan berada pada zaman tu, kita tak terasa. Tetapi kalau kita ada melihat cerita-cerita yang lama misalan berkaitan dengan qabail, kabilah-kabilah, kita akan tahu bagaimana kedudukan orang-orang yang mempertahankan kabilah-kabilah ni dahsyat sampai boleh berbunuh, berperang. Ya, itu dia kaedah dulu. Ini kan pula masing-masing nak berebut untuk meletakkan Hajarul Aswad, sedangkan ya kabilah-kabilah itu semuanya gagah-gagah belaka. Lalu Rasulullah menyelesaikan masalah pengaliran darah dengan cara mengangkat Hajarul Aswad dengan cara yang semua dapat. Ya, semua puas hati dengan tindakan Rasulullah. Itu dia. Okey. Jadi oleh kerana itu, bila Abu Talib seperti Abu Talib ya, yang mengenali Rasulullah tetapi dia tidak mahu mengikut Rasulullah di saat-saat akhir, bahkan dia mengatakan kepada Rasulullah, aku di atas agama nenek moyangku. Matilah dia. Dalam keadaan kalimah, bukan la ilaha illallah. Ya, dia dah menyaksikan Rasulullah, dah tahu dah Rasulullah punya sifat-sifat, ya, tetapi akhirnya dia mengucap kalimah atas nenek moyangnya, matilah dia dalam keadaan kafir. Namun begitu, Allah ringankan azab di kalangan manusia yang kafir ini seperti Abu Talib, kerana disebabkan dia mempertahankan Rasulullah dalam keadaan yang begitu hebat, tetapi seksaan tetap diseksakan kepadanya. Berbandingkan seorang anak Yahudi yang mana Rasulullah datang bersegera untuk melihat anak Yahudi itu, mungkin rapat Rasulullah dengan dia berbakti pada dan berbakti pada keluarga Yahudi itu, sampai di saat dia nak mati, Rasulullah kata, ya ghulam, kul la ilaha illallah. Ya, wahai budak, ucapkanlah la ilaha illallah. Kanak-kanak tu waktu tu ya, dia tengok ayah dia Yahudi itu. Ya, dia tengok ayah dia. Lalu ayah dia kata apa? Ati' Abul Qasim, taatlah Abu Qasim. Lalu dia mengucap kalimah la ilaha illallah, lalu mati. Rasulullah punya gembira, sedangkan dia tak ada amalan lagi waktu itu melainkan kalimah la ilaha illallah, maka dia boleh masuk Islam dalam keadaan yang begitu, maka dia di kalangan ahli syurga. Ini mengisyaratkan betapa penting orang yang rapat ini membantu orang yang lain. Okey. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti yang terdapat dalam buku, ya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit dua jarinya, dua tangannya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celakanya aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan memanglah pengkhianat manusia. Okey. Ini di antara ayat yang mengisyaratkan betapa orang-orang yang telah sesat di akhirat. Berita ini Allah ceritakan seolah-olah kita nampak bahawa itu yang akan berlaku di akhirat, dan ianya akan direkodkan seperti mana yang diterangkan, kita akan melihatnya. Ya, bagaimana orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan keburukan ini menyesal. Ya, ini bukan orang kafir saja, orang yang zalim sendiri. Pada ayat yang lepas kita telah membicarakan bagaimana orang-orang kafir ini bercita-cita nak menjadi sebagai seorang Muslim pun cukup dah. Dapat mengucap kalimah la ilaha illallah pun dah cukup dah.
walaupun dia lolak tak lakukan amalan-amalan tu pun dah cukup dah bagi dia. Ya. Namun begitu kita menyaksikan disebabkan apa dalam kisah itu apabila Allah melepaskan semua orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang ulama kata tidak ada unsur syirik dari neraka. Berarti orang kafir tengok sebab itu pun kamu lepas semua. Maka disitulah dalam surah Al-Hijr ayat yang kedua itu menceritakan mereka bercita-cita kalaulah dulu, berangan-angan, bukan bercita-cita, berangan-angan kalaulah dulu kita sebagai seorang Muslim pun jadilah. Kita nak jadi jahat ke apa dah tak jadi masalah. Tapi nak menceritakan ya betapa penyesalan mereka, dan begitu juga dalam ayat ini betapa seorang itu menyesal memilih kawannya. Ini di antara adalah siri penyesalan-penyesalan ahli neraka di dalam neraka. Penyesalan-penyesalan mereka kita saksikan dalam ayat, banyak penyesalan-penyesalan mereka disebabkan kesilapan mereka dalam ya mengaturkan diri mereka di muka bumi ini. Dari sudut akidah dia, dari sudut ibadah dia, manhaj dia dan juga akhlak mereka. Maka akhirnya datang penyesalan. Maka dari ayat ini mengisyaratkan kepada kita wajib kita menjaga kawan ataupun saudara sahabat-sahabat yang ingin menjadi rapat dengan kita. Kawan tu mungkin ramai tak menjadi masalah. Ya, apatah lagi jika kita seorang peniaga memerlukan orang yang ramai. Tetapi yang menjadi sahabat qarib, yang dikatakan orang yang membantu dia kiri dan kanan, mesti kedudukannya orang yang betul-betul beriman dan orang yang bertakwa. Baik. Setidaknya ada 4 kriteria, yakni karakter yang harus kita perhatikan dalam memilih teman. Ya, ini di antara yang disebutkan teman yang soleh. Ya, teman yang soleh amat penting untuk kita memilih. Ya, alhamdulillah jika mereka-mereka diberikan Allah kelebihan dalam memilih teman. Namun begitu jika mereka dah terjebak dalam masalah teman-teman yang tidak baik ini, maka dia kena juga keluar sedaya upaya. Kenapa? Ditakuti teman-teman yang tak baik ini, jika kita dah bertaubat, kita boleh patah balik. Ya, itu pasal apabila dalam kisah taubat nasuha yang lelaki telah membunuh 100 orang itu, orang alim itu mengatakan, hendaklah kamu keluar daripada tempat ini. Kamu nak bertaubat, boleh bertaubatlah. Kerana Allah tidak halang siapa nak bertaubat. Tetapi hendaklah kamu keluar dari negeri ini kerana orang-orang dalam negeri ini adalah orang yang tidak soleh. Ya, mengisyaratkan takut terpengaruh, dan kaedah itu amat penting bagi kita memahami jika seseorang itu nak pulih dari penyakit dadah misalkan kan, ya, ataupun akhlak-akhlak dia yang tak baik itu, maka hendaklah dia dipisahkan dari orang-orang tersebut, asingkan orang dengan orang-orang yang tersebut. Barulah, kalau tidak melalui pengalaman kita, orang-orang yang hisap dadah ni dia akan patah balik, dia akan menghisap balik. Dah kawan-kawan dia ajak balik, okey baik. Pertama, dalam bab ini, orang yang layak, 4 karakter yang harus kita perhatikan dalam memilih teman. Yang pertama, orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amak wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyan." Janganlah kamu berteman kecuali orang-orang mukmin, dan janganlah makan makananmu dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, ini di antara isyarat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan ya sahib, disebut ini sahib. Ya, sahabat yang menjadi sahabat yang bersama kita adalah orang-orang mukmin. Dan kemudian Rasulullah mengatakan tidak makan makanan ini, yakni diutamakan. Bukan maksudnya orang lain tak boleh makan, tak, itu tak menjadi masalah. Bahkan kalau orang kafir kita bagi makan pun masih lagi kita dapat pahala dengan syarat tujuan dia. Ya, apa tujuan dia? Kita bagi makan kerana hasbul, orang kata apa? Disebabkan keinsanan, ya, ataupun kemanusiaan, maka tak menjadi masalah. Ya, ataupun sebab dia lapar ke apa, kita bantu. Okey, itu tak menjadi masalah. Tetapi untuk pengkhususan diutamakan, ya, terutamanya sikit-sikit nak belanja-belanja, utamakan pada orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Yang kedua, karakter untuk mendapat ataupun menjadikan teman yang baik itu adalah orang yang bukan orang yang jahil ataupun orang yang bodoh.
Yang ini bukan orang yang dungu, bukan orang yang tak boleh berfikir, ya. Ini di antara perkara yang penting, kerana kalau dah sampai tahap begitu, orang tu dah tidak berfungsi. Kalau dia orang yang jahil, tak memahami arahan. Okey, kita lihat. Teman yang bodoh hanya akan menghantar kita kepada kebinasaan dan tidak mahu mengguna akalnya, menolak kebenaran dan emosinya mudah tersulut oleh masalah simple. Teman yang demikian itu adalah teman yang paling buruk kerana dia selalu membebani kita, maka kita terpaksa sering meminta maaf dan selalu memujinya. Ini maksudnya bukan bodoh dungu ni. Ni bodoh maksudnya orang yang awam, yang mana jahil, tak ada ilmu agama, dia hidup cara dia. Ini masyarakat kita terlalu banyak kalau keadaan yang begini. Ya, masyarakat kita yang tidak ada beragama, ya, kehidupan mereka, tengoklah apa anak-anak muda kita yang kita saksikan, ya, dalam mengejar dunia, dalam kehidupan mereka, dalam keadaan yang kita katakan bahawa tidak cerdik, ya, tidak ada matlamat dan tidak ada tujuan kehidupan mereka. Dan kalaupun ada dalam keadaan matlamat yang tak jelas, tujuan yang tak jelas. Okey? Baik. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menggambarkan kondisi teman yang buruk sebagai berikut. Di antara mereka ada saja orang yang sangat menyebalkan dan dibenci manusia yang berakal sehat. Perbicaraannya selalu saja berkisar kepada hal-hal yang buruk sehingga tidak dapat sedikit pun manfaat pada orang-orang yang mendengarnya. Maksudnya, kalau kita berkawan, kita kenal kawan-kawan ni, kadang-kadang ada yang ialah melampau. Kadang-kadang macam kita lah, kadang-kadang kita ni ada grup-grup dalam WhatsApp kita kan. Tuan-tuan dan perempuan, itulah amanah yang Allah bagikan kepada kita. Kadang-kadang bila kita dalam siri WhatsApp, ada grup-grup kita. Misalnya saya sendiri ada grup sekolah menengah, sekolah rendah kan. Saya keluar. Yang mana kita nampak bukan cara kita lah dengan usia kita dan pendidikan kita. Tengok sangat melampaui, loklak dia dalam tu melampaui. Loklak, apa yang nak sebut loklak? Perkara-perkara yang tidak berfaedah tu melampau sangat. Dari sudut bahasa, dari sudut apatah lagi, kawan-kawan tu dah bercampur lelaki perempuan, ya, bahasa-bahasa yang tak seharusnya keluar. Dah satu bab. Lepas tu ditampal dengan gambar-gambar yang tak sihat lah bagi kita, orang yang dah ada agama ni. Saya keluar, ya. Mereka masukkan balik, saya keluar. Pasal kita rasa tidak selesa. Bukan cara kita lah. Dan kenapa? Perlu ditegur. Kalau salah tu memang perlu ditegur. Ya, akhirnya mereka masukkan grup budak sekolah rendah punya geng. Atas situ nampak okey lah, boleh lah. Kok kita masuk sikit dakwah ke apa, boleh lagi lah. Ya, jadi di sini agak menakutkan. Kenapa? Kerana bila sampai tahap kita ni dah tua satu, lepas tu kita dah belajar agama, cara kita adalah cara yang lain. Dia nak berbicara cara yang tak baik lah. Ya, mungkin kalau orang-orang awam ni dia tak rasa apa-apa, bagi saya tidak. Ya, bagi kita ada prinsip kita dalam bab-bab yang begini. Begitu, kena jaga. Ya, tak boleh dilayan sangat. Biarlah orang nak katalah, tak menjadi masalah. Okey. Adapun apabila yang memberi pendapat atau nasihat dia tidak mahu diam untuk mendengarkannya, orang seperti ini tidak akan bisa menempatkan dirinya sama sekali apabila mengatakan sesuatu dia selalu bangga dengan ucapannya meskipun sebenarnya sering menyakiti orang-orang yang mendengarnya. Siapa saja yang ditemuinya pasti akan diajak berbicara seakan dia adalah kasturi yang mengharumkan seluruh majlis. Sebab saat diam dia merasakan kondisi tersebut lebih berat daripada separuh batu penggiling besar yang tidak dapat diangkat ataupun ditarik yang ada di muka bumi. Ini apa kesimpulan ataupun misalan yang diberikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kalangan manusia ini begitu kedudukannya. Ya, kalangan manusia begitu kedudukannya. Suka nak bercakap tapi dia tak tapih, dia tidak fikir bagaimana ke percakapan dia. Dia sangka dia yang memeriahkan majlis, tetapi memeriahkan majlis dalam keadaan mengaibkan orang ataupun membuat orang terluka, terasa, ya. Dia tak perasan dalam benda-benda yang begitu. Itu bukan cara dia. Itu termasuk dalam kategori orang yang jahil, ya. Kemudian C, berakhlak mulia. Okey. Kawan tu mestilah berakhlak mulia. Tidak ada untung berkawan dengan orang yang berperangai buruk, pemarah, pembohong, penakut, kikir, suka mengikut hawa nafsu dan enggan menghiasi diri sendiri dengan akhlak mulia.
Okay, ini di antara perkara yang dikaitkan bahawa kita berkawan dengan orang-orang yang tidak ada beragama, ya, ataupun berakhlak, ataupun tidak mahu bermujahadah nafs, ya, membentukkan diri mereka. Berbeza dengan orang yang berakhlak dan orang yang menjaga diri mereka mengikut, ya, cara-cara yang Rasulullah ajar. Terpaksa kita menyaksikan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, bila dia masuk Islam saja berubah dari sudut akhlak dia, dari sudut perangai dia, dari sudut perbicaraan dia. Itu yang menyebabkan kafir Quraisy mengatakan orang-orang ini terkena sihir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah bawa sihir disebabkan itulah. Mentera-mentera yang Rasulullah baca, sedangkan ayat Al-Quran yang dibaca menyebabkan orang-orang yang mendengar itu terkena sihir. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ada kalangan mereka tak dinafikan lo'lak, ya, peringkat awal tu lo'lak. Saidina Hamzah pun masuk Islam bukan kerana pertama dia nakkan Islam tu, tetapi disebabkan kerana dia nak bela Rasulullah, itu je sebabnya. Ya, nak bela Rasulullah disebabkan anak saudara dia. Itu pasal dia masuk Islam. Tapi alhamdulillah keislaman dia menjadi baik. Bila orang-orang peringkat awal dahulu ingin masuk Islam, ya, seperti mana kita kena faham, ya, kita ni masuk Islam, kita Islam baka, tok nenek kita tu Islam, maka kita jadi dapat Islam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Kita kena puji, kita kena doa untuk tok nenek kita yang Islam tu. Kerana kalau tak, kerana mereka itu belum tentu kita sebagai seorang Muslim yang tentu Allah menyayangi kepada orang Muslim ini, ya, dan membantunya di akhirat kelak. Tetapi kalau kita lahir daripada keturunan kafir, belum tentu kita Islam. Ya, belum tentu kita ni boleh ikut hidayah atau jalan yang Allah berikan. Sudah tentu kita menentang pula. Na'udzubillah min zalik. Tetapi alhamdulillah itu satu. Dan juga yang kedua, orang yang Islam, dia masuk Islam dengan mencari. Ya, kita menyaksikan orang-orang ni seperti Ustaz Husin Yi, ya, Datuk Husin Yi, sekarang kena panggil Datuk. Ya, dia daripada budak-budak yang asalnya bukan orang Islam. Tetapi bila dia memahami agama Islam, mempelajari agama Islam, lain. Ya, kita saksikan Brother Firdaus Wong, Brother Lim, lagi siapa? Ya, Ustaz Ridwan Rajivendra ke apa ke nama dia? Saya pun tak hafal elok. Ya, okey, Ustaz mana lagi? Ya, Farid Ravi. Ya, ini di antara contoh-contoh yang kita katakan asalnya mereka ini bukan orang Islam. Tetapi bila mereka nakkan Islam, mereka mencari, bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Dan akhirnya mereka lebih baik daripada kita. Betul tak? Saya katakan lebih baik daripada kita. Lebih baik daripada orang Islam yang lahir melalui baka ni, keturunan. Ya, disebabkan mereka berusaha untuk meningkatkan darajat mereka dengan mencari ilmu. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, cara nak mengangkat diri kita menjadi yang terbaik, belajar. Ya, kena bersungguh-sungguh mencari ilmu, bukan main-mainan. Ya, Allah akan angkat. Kenapa? Allah telah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkatkan di kalangan kamu orang-orang yang beriman itu dan orang yang diberikan ilmu darajat. Ya, jadi mereka beriman dan mereka diberikan ilmu. Pasal mereka menduduki kedudukan yang tinggi. Ya, kita saksikanlah. Ya, saya mendengar macam mana Ustaz Usini, bahkan dia bersama saya dalam siri haji yang baru ni, ya, bersama kita dalam program MKM di Mekah sana. Alhamdulillah, kita menyaksikan. Ya, saya bertemu dengan Brother Lim, ya, dalam perbandingan agama. Ya, saya akui bahawa kehebatan dia, saya tak boleh challenge dalam bab perbandingan agama. Dia kupaskan agama Hindu, dia kupaskan agama waktu tu Hindu dan Kristian, ya, China, kungfu apa nama dia. Okey. Jadi dia terangkan, saya tertarik, terutamanya perbandingan agama Hindu, begitu menarik sekali. Dan saya akui, saya tak ada dalam bidang itu. Ya, dan saya agak tertarik buku Ahmad Akram, ya, kawan kepada Brother Firdaus Wong. Ya, Masya Allah. Dia memberikan, saya suggestkan buku-buku dia sebagai rujukan di antara perbandingan agama. Ya, begitu teliti dan begitu berani. Ya, dia menerangkan. Saya ada beli buku-buku tersebut dan menarik. Okay. Ini dia.
Ya, Firdaus Wong saya bertemu juga dan berjumpalah bersembang dengan dia. Masya Allah, seorang yang ada ilmu apabila mereka mencari dengan bersungguh-sungguh. Ya, saya teringat waktu saya kerja di Mekah, ya, di bawah syarikat Dallah, ada seorang tu Cina, ya, Malaysian convert masuk Islam. Subhanallah, ilmu dia alhamdulillah, maksudnya Masya Allah, dia pernah duduk di Mekah kejap untuk belajar tu, kemudian dia handle travel agent, ya. Tetapi masalahnya masyarakat Melayu kita ni, ya, pandang dia ini muallaf, kata muallaf dia lebih baik daripada kita dari sudut ilmu dia. Muallaf mereka itu muallaf yang belajar lebih baik daripada ilmu kita ni. Saya confirm dalam bab tu kerana saya kenal dia. Ya. Okey, jadi dalam bab ini kita kena faham elok-elok bahawa ianya merupakan satu perkara yang penting bagi kita untuk mengenali dalam bab-bab agama ini, ya, orang-orang yang ada agama, ada akhlaknya, ya, yang mana ianya membawa kepada kebaikan. Jangan bertemankan orang yang hina akhlaknya kerana akhlak yang buruk sangat mudah menular. Ia seperti penyakit kudis yang dapat dengan mudah menulari badan orang yang sihat, ya. Orang yang akhlak yang buruk, itu pasal tuan-tuan dan perempuan kenapa kita kena jaga akhlak anak-anak kita ni. Pertama, kita kena jaga akhlak kita kerana anak-anak menyaksikan, ya, pendidik pertama mereka adalah mak dan ayah kita. Bagaimana anak-anak kita berbicara bergantung kepada mak dan ayah dia berbicara. Ya, bagaimana ke perangai anak-anak kita, itulah perangai mak ayah kita. Kalau anak-anak kita jenis cakap, kita pernah menyaksikan budak-budak cakap bodohlah apa kan. Tuan-tuan dan perempuan, saya tak boleh dengar benda tu. Terus saya tegur budak cakap macam tu, jangan cakap macam tu. Apalah kamu ni kan. Dia cakap bodoh, cakap kalimah yang tidak baik. Berarti mak bapak dia dah biasa dengan perkataan tu. Ya. Maksudnya kalau dia biasakan, dan mungkin tidak dinafikan pengaruh pelajar-pelajar, kawan-kawan dia di sekolah, ya, tak dinafikan juga. Kalau bahasa mak bapak yang tak baik, anak akan mewarisi. Akhlak yang tak baik, anak akan mewarisi. Memang anak menyaksikan mak bapak, itu pasal pernah kita tengok bapak tu merokok kan, ya, anak-anak confirm akan merokok. Tak payahlah suruh bapak dia nasihat. Bapak dia kata, saya dah nasihat jangan merokok. Tapi bapak pemrokok, dia nak kata apa? Dia merokok jugalah. Ya, tak boleh. Ya, dia kena faham elok-elok. Itu pasal apabila kita misalan, nak buat, kok nak buat benda yang tak senonoh, buat tak baik ke, jangan depan anak-anak. Buatlah senyap-senyap dosa kita dengan Allah kan. Tapi kita kata janganlah buat. Ataupun misalnya kita bergaduh dengan suami dan isteri, ya, pasangan masing-masing, jangan dibuat depan anak-anak. Anak-anak menyaksikan, merekodkan. Dia punya pemikiran tu dia akan tanam beberapa perkara yang tidak sihat. Ya, apatah lagi kalau kita cucuk anak-anak kita dengan kata bapak kamu begitu, mak kamu begitu, ya, maka dia akan membawa kepada keburukan. Okey. Baik, jadi perkara ini agak menarik sekali, perlu diperhatikan. Okey, baik. Jadi di sini kita lihat baik. Pilihlah teman yang membanggakan di mata agama kita. Kerana sedikit banyak seorang akan selalu dikait-kaitkan dengan temannya. Pilihlah teman yang soleh, bukan yang fasik, supaya kita tidak terseret dalam kefasikannya. Sebab orang-orang yang fasik dan gemar bermaksiat menginginkan semua manusia menjadi fasik seperti dirinya, sehingga dia tidak terlihat sebagai satu-satunya orang yang menyimpang. Berteman dengan orang fasik akan membuat kita menyepelekan maksiat dan mengikis kebencian terhadapnya. Orang yang tidak takut kepada Allah sukar dipercayai dirinya bersih dari makar tersebut. Susah pula mengatakan dirinya jujur lantaran sikapnya mudah berubah mengikut perubahan kehendak dan keadaan. Okey, dalam bab ini saya agak tertarik juga bila kita melihat disebabkan antara perkara yang menimbulkan masalah yang besar adalah sebab gadget-gadget kita ni. Tuan-tuan dan perempuan, gadget-gadget kita ini adalah salah satu kawan bagi anak-anak kita. Ya, gadget-gadget yang ada pada anak-anak kita tu, kalau tidak dijaga, tidak ditapis, dia merupakan satu kawan yang berbahaya. Kerana apa? Di sana pembelajaran yang kita nampak, teman-teman yang kita
tak nampak, pembelajaran yang kita tak nampak, teman-teman yang kita tak nampak, di mana mereka bertemankan dengan teman-teman yang na'udzubillah kadang-kadang songsang, ya, dia kita tak tahu, dan mereka melihat benda-benda yang na'udzubillah kadang-kadang tak baik. Maka oleh kerana itu dalam bab ini kita kena betul-betul fokus, beranikan diri kita, bak tengok handphone, tunjuk, ya, bak tengok, mak ayah nak tengok, dia kena taat pada mak ayah. Ya, kalau tidak, kita kena tegas dalam bab itu. Yalah, walaupun kita tidak memukul dalam usia yang begini, tetapi ketegasan tu kena ada. Supaya dia berada dalam perkara-perkara yang selamat. Saya agak tertarik dalam bab ini kerana banyak pengaduan. Ya, banyak pengaduan dan banyak yang kita cuba nak tengok, tetapi kita rasa ianya tak boleh diselesaikan melainkan dia sendiri yang menyelesaikan dan keluarga dia yang menyelesaikan. Ya, misalan maknya menceritakan, ini di antara kisah-kisah wakil ataupun kisah yang berlaku, ya, seperti mana yang kita kena ambil panduan, ya, supaya ianya lebih kita berhati-hati. Apa dia? Apabila mak dia mengatakan, alhamdulillah anak saya ni saya tak bagi keluar, ya, dia belajar pun belajar dalam bilik, kalau tuition saya hantar, ya, dia duduk dalam bilik, ya. Ini bukan zaman dulu. Ya, ibu-ibu ini tuan-tuan dan perempuan, ini bukan zaman dahulu yang mana anak dara ni dia taat mak bapak duduk dalam bilik kerana ketaatan. Ya, tak ada apa pun. Kalau ada pun hanya sekadar TV je. Yang mana TV pun sekadar begitu, cerita-cerita yang masih lagi bagi orang kita ni tak ada apa-apa. Bagi saya beratlah, masih lagi di kategori berat kerana saya pernah berada di alam TV dulu. Ya. Kemudian mereka ada gadget-gadget. Bila ada gadget-gadget ini, tuan-tuan dan perempuan, dengan teknologi yang ada ni, semua boleh dilihat. Itu yang jadi masalahnya. Semua boleh dipelajari. Benda yang tidak baik ke benda yang baik, tetapi bab kata dalam buku ni, benda yang tak baik ini mudah. Ya, mudah. Mudah dapat masuk, mudah dipelajari dan mudah menjadi pegangan. Maka budak ni dia duduk dalam bilik, mak dia kata anak saya ni duduk dalam bilik je, tak keluar, tak apa. Dan kalau pergi tuition saya pergi hantar dan saya ambil, saya nak jaga. Tetapi dia lupa, dia dudukkan di dalam bilik bukan di bawah pemerhatian. Ya, apa berlaku? Maaf ya, saya terpaksa cerita, maaflah. Ya, apabila dia duduk dalam bilik, anak dia keluar, waktu dia kemas bilik tu, dia dapati ada terung pula dalam tu. Dia anak perempuan tu, ya, ada terung, ada apa, timun, dia pun terkejut. Ya, okey, itu je saya boleh ceritakan. Itu di antaranya. Ya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Ada yang sampai tak nak pergi belajar, ya, sibuk. Handphone nak, tapi dia tak nak dah pergi belajar. Lepas tu mak dia kata dia ni kena rasuk, dia kena ni. Tak, tuan-tuan dan perempuan, itulah gadget yang mencelakakan keluarga kita dan anak-anak kita. Ya, apabila sampai tahap dah ketagih, ini kita saksikan bila dah ketagih dengan gambar-gambar yang tak senonoh, apa semua tak senonoh, habis nak buat macam mana? Kita pula duk layan, kita bagi internet, bagi apa? Na'udzubillah. Minta Allah lindung pada saya, ya, kerana saya berhadapan dengan anak remaja dan pelajar-pelajar remaja juga. Ya, macam mana kita nak solvekan the problem is very difficult sebenarnya. Sangat susah. Ya, bukan semudah yang disangka. Ya, anak-anak remaja yang datang ke sini, ke sekolah saya ni, dia bawa handphone tanpa pengetahuan kita, dapat tangkap. Ya, kalau ikut saya memang sempah je, tetapi kita ingat ini masih lagi harta dan usia mereka yang perlu diperbincangkan. Jadi kita counselingkan dia, ya, kita nasihat, tolong ikut arahan. Dalam taklimat kita katakan kenapa SOP diarahkan semata-mata untuk kebaikan. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kenapa undang-undang dan SOP yang ditetapkan itu dijalankan di mana-mana, terutamanya sekarang kalimah ni masyhur SOP ni, ya, ianya adalah untuk kebaikan seseorang ataupun kebaikan peribadi itu sendiri. Ya, alhamdulillah saya waktu program haji baru ni, kalau ikutkan saya pergi haji, pergi umrah, balik mesti batuk. Mesti batuk, ya, ataupun demam sikit, batuk, demam. Tetapi alhamdulillah kali ni, ya, saya pun tak sangka, ya, tapi saya pakai mask, boleh kata 24 hours, 24 jam, bila keluar aja saya akan pakai mask, pakai topeng. Musim haji dibenarkan, ya, pakai topeng. Maka alhamdulillah, ya, tak ada batuk langsung, ya.
Demam tu disebabkan masalah melecit kaki je. Tapi nak kata batuk seperti yang lepas-lepas sampai balik. Ya, sampai hari ini alhamdulillah Allah pelihara lagi. Nampak tak? SOP adalah untuk kebaikan. Jadi dalam bab ini kita kena faham elok-elok bahawa berkawan dengan orang yang baik ini amat penting dan kita kenalah, terutamanya saya nasihatkan kepada ibu dan bapa, ya, bagi anak remaja kena berurusan dengan cara remaja yang baik tanpa meninggalkan ketegasan diri kita sebagai seorang ketua keluarga. Kerana apa? Tengah remaja ini berbagai-bagai akan mengganggu sistem pendidikan kita ataupun cita-cita kita. Dia akan mengganggu program kita nak buat pada anak-anak kita tu, dia terganggu banyak pasal unsur-unsur luar itu yang mengacau. Ya, oleh kerana itu sama-sama kita jaga dan sama-sama Allah pelihara anak-anak kita yang betul-betul kita ikhlas, ya, untuk menjaga mereka untuk membeli syurga Allah. Baik. Janganlah pula berteman dengan para pecinta dunia agar tidak terjerumus sepertinya, sebab tabiat manusia memiliki kecenderungan untuk meniru orang yang berada di dekatnya, sedangkan suatu yang buruk jauh lebih kuat dan lebih cepat pengaruhnya bagi seseorang. Nak menceritakan bagaimana, ya, macam pelajar-pelajar kita ni pun ialah dari berbagai-bagai bidang kan, keluarganya. Maka kita menyaksikan di antara perkara yang mempengaruhi mereka, di antaranya ialah berkaitan dengan pemain bola, misalnya Messi, ya, Ronaldo, apa lagi, adalah 2-3 nama yang kita pun tak kenal, ya, disebabkan kawan-kawan itulah, oh kita kena buat begini, kita kena buat begini, ya. Saya pun agak kadang-kadang kita bagi taklimat, ya, orang yang perlu kita contoh, orang yang perlu kita bangga, bukan mereka itu. Ya, kita orang Muslim, kita bangga orang Muslim. Lalu ada pula sahabat kita dari Baitul Salam tu, masya-Allah, yang bekas pemain kebangsaan Malaysia kan. Ya, masya-Allah, dia berubah kepada alhamdulillah ingin mempelajari sunnah, ya, Bunyamin Al-Akh Bunyamin, masya-Allah dia iltizam. Maka kita kata tengok contoh ni. Kita cuba nak bawa dia sebagai orang yang bagi semangat kalau nak main bola, ya, cara Islamik sedikitlah. Maksudnya paling kurang. Okey, baik. Yang D, bukan pelaku bid'ah. Ini di antara perkara yang penting dalam bab ini, terutamanya kita berada di akhir zaman disebabkan fitnah ahli bid'ah ini begitu dahsyat sekarang ini sehingga mempengaruhi beberapa pejabat-pejabat jabatan-jabatan agama, mempengaruhi dengan berbagai-bagai tempat dan juga mempengaruhi dalam sidang-sidang fatwa, yang mana kita pernah melihat fatwa-fatwa telah mengharamkan, kini dia telah dihalalkan. Satu benda yang agak kritikal, ya, yang mana ianya menyebabkan kredibiliti majlis fatwa itu jatuh ataupun jabatan agama Islam itu jatuh, yang mana ianya tidak menunjukkan kefakihan, kemahiran dalam bidang agama, terutamanya dalam bidang teologi, bidang-bidang akidah, bidang-bidang hadis, yang menampakkan mudarat mereka itu lebih lagi. Ini bagi saya melihatkan perkara ini berlaku dalam seharusnya orang-orang dalam badan-badan tertentu, jabatan-jabatan tertentu yang dikaitkan dengan agama Islam seharusnya profesional dan betul-betul faham tentang akidah yang sebenar, ya, akidah yang sebenar, manhaj yang sebenar, hadis yang sebenar. Tetapi bila kita kosongkan, ya, perkara itu seolah-olah agama ini tidak ada SOP, ya, garis panduan yang tepat, tidak ada fakta, ikutlah siapa nak bagi hadis, bagilah hadis palsu pun tak apa, asalkan sebut nama Rasulullah pun cukup. Na'udzubillah, pengkhianat kepada agama bagi kita. Bila sampai tahap dia menggunakan hadis palsu, kita mengiyakan satu pengkhianat. Walaupun orang itu berpendidikan apa sekalipun. Apatah lagi mereka yang mempelajari agama di sekolah, di universiti, bukan universiti negara Islam. Seperti misalnya, okey, kita bagi Oxford University, ataupun American University, ataupun mana lagi university yang di mana asalnya bukan dari sebuah negara Islam dan bukan daripada pendidikan Islam. Maka akan lahirlah orang seperti Aminah Wadud, ya, akan lahir orang-orang yang seperti yang berpendidikan agama tetapi dia menghentam agama balik. Maka ini yang berlaku dalam penyelewengan akhir zaman kita di Malaysia juga, tidak terlepas dalam perkara ini. Okey, baik. Dalam bab ini, bukan pelaku bid'ah amat penting kita berkawan orang yang bukan pelaku bid'ah. Kerana orang yang berlaku bid'ah ini, dia apa penyakit dia? Dia ingat itu agama. Sebenarnya dia bukan agama. Ya, dia ingat
Ini antara perkara yang penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ni, dia geram sikit. Kalau kita ni nakkan satu pakaian, satu kenderaan, kita nak branded, ya, yang mana original punya, ya, original punya kereta. Ya, kalau kita nak, kalau kereta BMW bukan cap tulisan BMW. Baju tu kalau kita nak baju seluar Levi's, seluar apa lagi yang jenis jenama-jenama tu, kita nak yang original. Ya, nak original. Kualiti. Kita akan kata kualiti dalam urusan dunia. Kalau nak durian yang asli, bukan nak durian yang mangkuk. Ya. Yang original. Tetapi kenapa tentang agama kita kata alah tak apalah begini-begini. Tuan-tuan dan puan-puan, agama itu syurga. Takkan kita boleh faham bahawa agama itu boleh buat sesuka hati? No. Tak boleh. Tetapi agama ini adalah agama wahyu yang mesti diikut. Kita nak yang asli. Sedangkan ya, baju yang asli itu pun waktu dia buat-buat rosak sedikit. Saya teringat di waktu anak-anak kecil tu, ya, isteri saya kata kita pergi tengok baju Oshkosh Bikosh. Ya, baju apa pun tak tahulah, tapi dia sebut tu saya hafal Oshkosh Bikosh. Ya. Sampai satu kedai tu, murahnya. Ya, berapa? RM5, 10. Sedangkan baju tu harga dia RM30-40. Tetapi disebabkan murah. Saya tanya, macam mana murah ni? Dikatakan baju ini adalah rejected. Ya, tertolak. Kenapa? Tak mengikut piawaian yang ditetapkan. Maksudnya kita akan tengok ada kesilapan. Mungkin silap jahit dia ataupun silap tang sini, ada silap. Ditolak, tidak diiktiraf. Apa pula dengan agama kita? Ya, agama kita. Agama yang akan menentukan syurga. Takkan kita boleh biarkan rosak sedikit, apa salahnya? Alah, tak apa, sikit je. Jangan, ini agama yang menentukan kedudukan syurga atau neraka kita. Oleh kerana itu ahli bid'ah dia tidak akan faham benda ni. Ahli bid'ah dia kata apa salahnya agama, sedangkan ianya bukan dari agama. Okey? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, kata Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat tu mengatakan ditetapkan, dituliskan, diwajibkan kepada kamu peperangan. Kamu membencinya. Lepas tu Allah kata apa? Mungkin sesuatu yang kamu benci itu baik bagi kamu. Dan mungkin sesuatu itu yang baik bagi kamu adalah perkara itu dibenci oleh Allah. Itu amat penting. Mungkin kita kata apa salahnya benda baik. Mungkin kita kata baik itu baik bagi kita. Allah memang tak baik dah. Okay? Lalu Allah katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Dan dalam bab ini Allah mengetahui agama dia diturunkan kepada Rasulullah, maka kita diarahkan ikut sahaja, jangan banyak sekadar. Ya, jangan banyak ragam. Okey, baik. Jadi di sinilah perkara ini amat penting, ya, untuk mengetahui bukan ahli bidah. Pelaku bid'ah ibarat pelaku bid'ah suka menggambar syubhah sehingga kita sering menerimanya tanpa sedar. Ingatlah hati manusia sangat lemah sedangkan syubhah dapat menyambar hatinya dengan cepat. Inilah yang sering terjadi di dalam pergaulan. Kerana itu bergaullah dengan pelaku bid'ah. Kerana itu bergaul dengan pelaku bid'ah bisa menjerumuskan kita dalam kehancuran dan kehinaan. Semaklah penuturan Ibnu Qayyim seperti berikut. Okey. Jadi perkataan ini amat penting untuk kita ketahui sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, perkataan ini amat penting yang mana kita nak melihat ahli bid'ah, yang mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata sesuatu. Siapa Ibnu Qayyim ni? Bismillah. Orang mengatakan Ibnu Qayyim ni adalah anak murid Ibnu Taimiyah. Dari A sampai Z. Tak. Dia bukan anak murid pada peringkat awal. Dia adalah seorang guru dan orang yang mahir, tetapi dia di bidang sufism. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, dia seorang yang terlibat dalam masalah sufi. Ya, itu pasal syair yang diketengahkan.
ya, berunsur sufi pada peringkat awal. Lalu bila dia dah memahami akidah melalui Syekhul Islam Ibn Taymiyah, maka dia membela akidah Islam ini dengan syair-syair yang begitu hebat. Ya, menjerumuskan akidah Jahmiyah, ya, Qadariyah, akidah Mu'tazilah, habis dia jerumuskan dengan syair-syair dia. Ini dia Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Itu pasal dalam masalah kitab Ruh, ada beberapa fakta yang kita kena berhati-hati. Mungkin kitab itu ditulis selepas dia baru je dia mengenali akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setengah ulama mengatakan begitu. Kerana ada statement dia agak tak perasan. Ini memang akan berlaku di sebahagian ulama seperti Imam Syaukani. Siapa tak kenal Imam Syaukani, mujadid dari negeri Yaman, ya, yang terkenal dengan kitab Nailul Autar, kitab fiqh dia yang masyhur, yang menjadi bahan rujukan ummah. Okay. Imam Syaukani ini dulu dia adalah orang yang menganut akidah Syiah Zaidiyah. Ya, asalnya Syiah Zaidiyah. Tetapi bila dia dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya, begitu mahir, ya, akhirnya dia tinggal akidah Zaidiyah, lalu dia menganut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sehingga menjadi imam yang begitu besar, ya. Dan yang menarik sekali, kadang-kadang dia tertulis bila dia sebut Ali, ya, Saidina Ali alaihi salam. Nampak dia tak perasan, ya, dalam penulisannya Ali alaihi salam. Orang Ali radhiyallahu anhu. Dia Ali alaihi salam. Oleh kerana itu Ibn Qayyim Al-Jauziyah pun begitu. Dan saya teringat waktu saya mengambil sanad hadis di Pakistan. Alhamdulillah dengan izin Allah saya ambil sanad hadis di Pakistan dan saya membaca hadis yang terakhir dalam riwayat Bukhari, yakni dia cara-cara sanad tu ada beberapa cara, ciri-ciri. Okey, maka di antaranya dengan membaca sebahagian daripada hadis, ya, dan kita pun dah belajar hadis apa semua, maka saya ambil sanad hadis dari Syekh kami, ya. Syekh ni asalnya Syekh ni adalah bermazhab Hanafi dan menganut kefahaman dikatakan Maturidi, dan juga ada sedikit fahaman-fahaman yang tak sihat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Syekh Badi'uddin yang terkenal dengan mujaddid Tanah Hindi pada zaman itu, ahli hadis, dan saya berjumpa, orang ni kecil je tapi ilmu dia Masya Allah kabahar, dan kami pergi ke rumah dia di waktu nak mengambil sanad, Syekh dah meninggal, ya. Lalu nak mengisyaratkan bahawa kadang-kadang ada unsur-unsur yang dia tak perasan, dia terlepas pandang. Maka bagi kita dalam bab-bab yang begitu kita maafkan. Kenapa? Kita tengok kepada akidah yang sebenar, ya, akidah yang sebenar, okey, yang dia mempertahankan selama ini. Oleh kerana itu disebabkan banyak yang bertepatan, ada sedikit silap, mudah-mudahan Allah ampunkan, dan kita sebagai seorang yang berpelajaran kena pandai membezanya. Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ya, Imam Ahli Sunnah, pelaku bid'ah ibarat racun. Jika cucuk dengan badan maka racun itu menjadi penawar. Tetapi jika tidak maka duka lara tidak dapat ditolak. Okey, maksudnya jika cucuk dengan badan, yakni ubat, maka racun itu menjadi penawar, tetapi jika tidak maka duka lara tidak dapat ditolak. Betapa banyak manusia yang seperti ini. Semoga Allah tidak memperbanyakkan mereka. Sampai Ibn Qayyim Al-Jauziyah berdoa Allah tak banyakkan mereka. Ya. Mereka adalah penyebar bid'ah dan kesesatan dan selalu menghalangi manusia dari sunnah Rasulullah. Ya. Kita nampak mereka ni kononnya nak bawa sunnah Rasulullah, tetapi mereka lah yang memesongkan sunnah Rasulullah. Sehingga seharusnya Rasulullah diagungkan dengan amal ibadah ittiba', mereka diagungkan capal Rasulullah, apa lagi. Yang mana tidak ada nas-nas yang qat'i dalam bab-bab yang begitu. Na'udzubillah. Mereka menebarkan racun sehingga bid'ah dianggap sebagai sunnah. Sunnah dianggap sebagai bid'ah, yang ma'ruf dianggap sebagai mungkar, dan yang mungkar dianggap sebagai ma'ruf. Ini di antara perkara yang berlaku di kalangan ahli bid'ah yang menyebabkan kita tak dapat nak beza sunnah dengan tidak. Tuan-tuan dan perempuan, ini yang berlaku di masjid-masjid kita. Dia dah tak dapat nak beza antara sunnah ataupun tidak. Janji ustaz tu kita ambil je lah. Ya, yang penting isikan kekosongan. Ustaz tu pun bawa benda-benda khurafat dan bid'ah. Na'udzubillah min dzalik.
Sehingga mandi safar yang dah diharamkan oleh fatwa ulama majlis fatwa pun ada juga. Ya, ustaz-ustaz tu duk pertahankan mandi safar. Nauzubillah. Nampak tak? Apabila kita sedang bersama mereka dan kita bersikap memurnikan tauhid, mereka mengatakan kamu menghina para wali dan orang-orang soleh. Ni dia. Ya, telah berlaku pada zaman Ibnu Qayyim. Kita terangkan masalah tauhid. Ya, berarti jangan berdoa kepada kubur Rasulullah, kubur orang soleh ni, melainkan kubur berdoa untuk mereka, Allah ampunkan mereka. Ya, kecuali Rasulullah tu kita hanya beri salam sahaja. Ya, adapun kubur-kubur yang lain tu kita doa Allah ampunkan dia, Allah begini yang baik. Kubur orang kafir kita katakan bahawa yubashiruhum bi'adzabin nar, bagi tahu azab neraka. Tetapi bila kita katakan begitu, oh kamu tak menghormati wali ataupun orang soleh yang dalam kubur. Nauzubillah. Ya, kita cuba kata jangan buat syirik, mereka kata kita tak menghormati. Apabila kita berusaha memurnikan kesetiaan kita kepada ajaran Nabi, mereka mengatakan kamu meremehkan para imam yang menjadi pautan mereka. Yakni kita kata ikut Rasulullah, ya, ikut Rasulullah. Oh tak, kamu ni tak ada mazhab. Kita katakan mazhab Rasulullah. Ya, Abu Bakar ikut Rasulullah, Imam Syafi'i pun mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan anak-anak murid dia pun mengarahkan mengikut Rasulullah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Maka apa salahnya kita mengikut Rasulullah? Tak, itulah Wahabi dikatakan. Nauzubillah min zalik. Apabila kita menyifati Allah dengan sifat yang telah ditetapkannya oleh dan Rasulnya, ya, kita sifatkan Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan kita yang menyifatkan dia. Allah kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah yang kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah bersemayam di atas arasy, dan Rasulullah kata pun begitu. Lalu dia mengatakan kamu termasuk tanpa lebih tanpa lebih dan tanpa kurang, mereka mengatakan kamu termasuk golongan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Macam mana tu? Kita sebutkan Allah yang kata, kita sebutkan Rasul kata, dia kata kita menyerupai Allah dengan makhluk. Minda mereka itu sakit kerana minda mereka yang menyerupai Allah dengan makhluk. Okey? Apabila kita memerintahkan suatu perkara ma'ruf sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, mereka kata kamu suka membuat fitnah, ya, memecah belah. Kamu nak pecah belah, tak ada itu, tak ada ni, oh tak boleh buat talqin, tak boleh buat tu, kamu pecah belah. La ilaha illallah. Suruh belajar tak nak, bila dah belajar dengan orang dungu, jadi dungu. Okey. Apabila kita mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah, mereka mengatakan kamu adalah pelaku bid'ah yang menyesatkan. Nampak tak? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dah tulis dahulu ini yang berlaku kepada mereka. Dan mereka ulangi supaya kita kena faham elok-elok, terutamanya pendukung-pendukung Quran dan Sunnah bersabar. Okay? Apabila kita memilih menuju Allah serta meninggalkan mereka bersama dengan bangkai kehidupan dunia. Subhanallah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bangkai kehidupan dunia. Lalu mereka pun mengatakan kamu adalah penipu ataupun seorang hipokrit. Ya, dia anggap kita munafik, kita sebagai penipu, hipokrit, cakap tak serupa bikin, ala kulli hal. Ya, anehnya apabila kita meninggal sunnah Nabi yang biasa dijalani, mereka berani menuduh kita munafik. Sudah begitu kita pun termasuk orang yang merugi di sisi Allah. Bila kita tinggal sunnah, maka dia kata kita munafik, kejap begini, ya. Lepas tu kita pun terikut, maka kita termasuk dalam golongan orang yang rugi di sisi Allah. Oleh kerana itulah kita harus bersetingguh, yakni bertegas demi mencari keredaan Allah dan Rasulnya. Ini adalah satu persoalan prinsip, ya. Mesti kita bertegas. Tetapi bertegas itu bukan berarti kita mengamuk, kita kerah, kita tengking mak ayah kita, bukan. Kita bertegas dari sudut prinsip. Ya, oleh kerana itu waktu saya teringat dalam waktu alhamdulillah mak ayah saya, ya Allah bagi petunjuk, terutamanya mak saya ustazah dahulu, tetapi ustazah yang dikaitkan dengan sifat 20 lah. Ya, nak jadi cerita Allah bagi petunjuk lah. Panjang ceritanya tapi saya ringkaskan. Ya, apabila berlaku ya apa yang tak dijangka, dia bertanya, saya kata saya terpaksa jawab. Ya, saya tak reti dalam bab akidah ni, pusing. Bila dia bertanya, kan Allah itu yang kita belajar, betul? Dia tanya, betulkah kamu kata kepada anak-anak saudara kamu Allah berada di atas arasy? Kan itu tempat. Lalu saya mengatakan, kan Allah berkata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah bersemayam di atas arasy. Itu satu. Ya, mereka
jenis-jenis begini mereka tak faham dalil sangat. Lepas tu kena logik akal. Okey. Lepas tu saya bagi peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan siapa? Saya tanya. Bertemu dengan Allah di mana? Atas langit. Di situ dia mula tergoncang. Lepas tu dia kata, kan kita dah belajar Allah di mana-mana. Alhamdulillah, waktu tu saya buat kebun dengan mak saya di belakang rumah. Orang kampung kan ada tandas di belakang tu. Ya, ada tandas di belakang tu. Lalu saya tanya kepada mak saya, mak, kalau Allah di mana-mana, adakah Allah dalam jamban tu? Benda ni menyebabkan satu jawapan yang dia tak boleh terfikir benda tu. Takkanlah kita nak kata Allah dan jamban kot. Habis dah di mana-mana. Mak, takkan Allah dalam lubang jamban? Lagi sakit kan? Takkanlah kita nak cakap macam tu. Saya kata, habis itulah istilah di mana-mana. Lepas tu saya terangkan beberapa logik akal. Ya, akhirnya dia kata, okey, nanti mak akan tanya abang kamu dan juga tanya ustaz kampung. Alhamdulillah, bila dia tanya, alhamdulillah abang berpendirian akidah salaf ar-Rahmanu ala arsy-istawa, dan nasib baik tok guru kampung yang agak muda tu dia open sedikit. Dia mengatakan di sana ada dua kaul, ulama salaf dan ulama khalaf. Di mana ulama khalaf kata Allah di mana-mana, ulama salaf mengatakan Allah di atas arasy. Ya, jadi kuat hujah tu dan akhirnya dia mengiktirafkan akidah salaf Allah di mana di atas arasy. Subhanallah. Itu dah menggembirakan saya sangat-sangat. Ya, bersujud syukur kita, alhamdulillah. Ya, lepas tu di situ rupanya datang pendirian dia, setiap hadis dia nakkan sahih. Setiap hadis nakkan sahih. Dia takut dah nak bermain hadis, ya, pasal dia kalimah-kalimah yang digunakan bercampur. Ya, dia gunakan kalimah pepatah Arab, manjadda wajada. Dia kata Rasulullah yang kata, tak mak, manjadda wajada itu kalimah pepatah Arab. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Oh iya ke? Dia kata. Bukan daripada Rasulullah. Kita tak boleh nisbahkan yang bukan daripada Rasulullah itu adalah hadis. Di situlah mula berubah-ubah sampai hari kematian nenek saya. Ya, dan saya alhamdulillah dalam bab itu saya tidak kasar dengan mak saya, muamalah kita, akhlak kita kena baik, ya. Cara berbicara kena baik. Lepas tu sampai hari kematian nenek saya, ya, tahulah acara orang kampung nak buat kenduri hari pertama, kedua, ketiga tu kan. Siapa nak tahlil ni? Saya waktu tu balik, saya duduk dalam rumah macam anak dara dalam bilik senyap je. Lalu ayah saya berjumpa dengan mak saya. Siapa yang nak buat tahlil ni? Nak leader kan? Fadil tak nak, tak boleh ke? Fadil tu kalau dia nak, maksud dia faham dah kita punya pendirian. Ya, walaupun kita tak keras, kita tak menunjukkan kebencian kita, ya, tetapi akhlak kita dan pendirian kita kena ada. Oleh kerana itu dalam bab ini para pendakwah kena berhati-hati, terutamanya ibu dan ayah. Pendirian memang kena tegas. Namun cara berakhlak, cara berbicara still lembut dan berakhlak baik. Ya, okey, penting tu. Baik. Jadi ini, oleh kerana itu kita harus bertegas demi mencari keredaan Allah dan Rasulnya. Sekalipun ia membuat orang seperti itu marah. Kita tidak perlu sibuk dengan celaan mereka. Ini yang amat penting. Tak usahlah sibuk dengan celaan orang yang mencela. Yang paling penting kita cuba buat yang terbaik sebagai orang yang berakhlak. Oleh kerana kita berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah ini, saya nasihat kepada mereka-mereka yang ada pegangan Quran dan Sunnah, jangan banyak berdebat, jangan nak mempertahankan kita punya kebenaran. Kadang-kadang ada benda, ada waktu yang boleh membenarkan kita mempertahankan kebenaran. Tetapi kita tak payah layan. Ya, kita pertahankan untuk diri kita dan kita bersabar dahulu. Sementara risalah itu akan sampai dan doa Allah bagi petunjuk kepada mereka-mereka yang tidak faham ni. Itu je kaedah dia. Ya, kadang-kadang kalau kita mempertahankan kebenaran akan timbul lagi pergaduhan yang dahsyat yang lebih berbahaya, terutamanya kita tidak ada ilmu. Ya, kita tidak ada kemampuan untuk berdebat. Tetapi kalau kita mempertahankan diri kita dan berakhlak mulia, ya, akhlak mulia seperti Rasulullah, mereka tidak menentang kebenaran seorang itu kerana akhlak, tetapi mereka menentang kebenaran, di situ masalah. Tetapi masyarakat kita so far buat masa ni, bila dia tengok akhlak yang mulia itu, maka dia akan cuba mengikut. Maka kita akan buat perkara itu dan menjadikan pendirian kita sebagai pengikut Rasulullah yang betul-betul bijak. Kita tidak perlu sibuk dengan celaan mereka, apalagi sampai sibuk mencela mereka. Nampak tak? Kalimah tu agak menarik. Kita tak usah sibuk dengan celaan mereka dan jangan pula kita nak mencela mereka. Ya, okey, kerana sebenarnya
kemurkaan mereka adalah kesempurnaan kita. Ya, agak menarik apabila dikatakan kemurkaan mereka, kemarahan mereka yang jahil itu menunjukkan kesempurnaan kita sebagai seorang yang beriman, seorang yang mengikut Rasulullah di atas manhaj yang betul. Kenapa? Rasulullah pernah mengisyaratkan bahawa kita ini memegang sunnah seperti memegang kayu api yang membakar tangan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan keselamatan kita dunia yang akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.